Terima kasih saya ucapkan kepada yang berbahagia kekanda saya, Saudara Ashraf, yang dihormati barisan div jemputan yang bersama pada malam ini, pimpinan-pimpinan masyarakat, pengurusi koperasi dan juga ahli-ahlinya, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat dan rahmat Allah sekalian. Alhamdulillah, pertamanya sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin serta limpah kurnianya pada malam ini, insya-Allah kita akan sama-sama menuntut ilmu lah, ataupun kita akan mendengar bicara ilmu secara santai pada malam ini. Sambil-sambil kita berjalan-jalan, mungkin ada yang datang dengan keluarga. Terlebih dahulu saya ucapkan selamat datang ke program Bicara Ilmu sempena sambutan Hari Koperasi Peringkat Negeri Perak. InsyaAllah malam ni kita akan dengar beberapa mutiara-mutiara ilmu yang akan disampaikan oleh penceramah yang tidak asing lagi, yang tersohor sekali. Saya kalau buka Facebook mesti ada wajah beliau. Scroll Facebook ada wajah beliau, insyaAllah. Jadi memang tersohor, insyaAllah. Tidak asing lagi yang berbahagia Ustaz Samsul Amri, atau lebih dikenali sebagai Ustaz Samsul Lebat. Apa khabar Ustaz? Sihat-sihat? Baik, alhamdulillah. Katanya dari Selangor tadi ya? Macam-macam tempat. Kata-kata. Alhamdulillah Ustaz sampai dalam keadaan yang baik, jalan pun tidak terlalu sesak. Jadi pada malam ni, untuk makluman hadirin-hadirin sekalian, kita akan sama-sama membincangkan suatu tajuk yang mana tajuk ini, kalau kita yang terlibat secara langsung dengan koperasi ni, amat dekat dengan tajuk kita. Suka untuk saya sebutkan tajuk kita pada malam ini ialah Masyarakat Cakna Koperasi Sejahtera. Baik, untuk permulaan atau mukadimah bicara ilmu kita pada malam ini, mungkin Ustaz boleh memberikan sedikit gambaran awal kepada tetamu yang hadir pada malam ini. Dijangkakan ramai yang akan hadir. Kalau tengok kerusi dengan orang tu, kerusi tu dah tak nampak dah penuh dah kerusi, alhamdulillah. Jadi kami semua amat mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan dan puan-puan ke dalam ke majlis kita pada malam ini, insya-Allah. Jadi untuk tu Ustaz, mungkin kita boleh buka diskusi kita pada malam ini dengan Ustaz boleh memberikan sedikit gambaran awal. Apakah sebenarnya yang dikaitkan ataupun apakah sebenarnya dimasukkan dengan tajuk kita pada malam ini, Masyarakat yang Cakna Koperasi yang Sejahtera. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih saya ucapkan kepada tuan moderator kita, barisan tinggi kehormat, orang-orang kuat koperasi, seterusnya semua yang hadir pada malam ini. Jadi bila sebut masyarakat Cakna, orang ramai memainkan peranan. Kalau kita tengok malam ni kan, program yang dianjurkan ni, kalau masyarakat tak Cakna, masyarakat tak ambil tahu, masyarakat tak support, malam ni memang tinggal kemah dengan penceramah je, kan? Ada harapan macam tu, kan? Silap-silap kan, orang yang menjaga pun penuh, kan? Tapi kenapa? Sebab peranan yang dimainkan oleh masyarakat. Dan kalau kita tengok koperasi itu sendiri, yang mana kita lihat koperasi yang terawal sekali pada tahun 1844 dinamakan sebagai Koperasi Rockdale, yang mana dia merupakan antara koperasi yang berjaya pada masa itu, yang mana faktor-faktor yang utama adalah prinsip koperasi kerjasama antara syarikat-syarikat. Itulah yang konsep yang dibawa. Jadi makna kata, bila masyarakat ni Cakna, masyarakat ambil tahu, masyarakat menyertai koperasi, maka sudah tentulah koperasi itu dapat dijayakan. Kalau kita tumbuhkan satu organisasi,
Kalau tak ada penyertaan dalam organisasi itu, akhirnya orang yang mula-mula menubuhkan organisasi itu dia akan shock sendiri. Dia takkan boleh pergi ke mana-mana. Jadi gabung jalin antara syarikat-syarikat, idea-idea di antara individu-individu dan juga organisasi tadi akan mewujudkan satu kerjasama perkongsian yang orang kata perkongsian yang mantap dan pintar. Mudah-mudahan akan membawa kepada pengembangan dan perkembangan yang mana dia bukannya satu konsep paksaan. Contohnya kalau orang tu berniaga, dia mesti join ni, tak semestinya. Tetapi dengan keanggotaan yang sukarela, maka dia mempunyai satu keazaman untuk sama-sama orang kata mengutip peluang, mengambil peluang untuk sama-sama memajukan diri. Dan kalau kita tengok persoalan untuk orang nak berjaya, contoh pada peniaga, benda yang paling basic sekali yang kadang-kadang dia tanya bila aku ingat aku nak berniaga, soalan yang pertama orang tanya kan, dia dah tahu dah nak berniaga apa, benda basic dia akan tanya modal. Dia akan tanya modal tu, modal kau ada ke? Modal tu tak ada, tengah cari ni kan. Jadi salah satu cara dan usaha adalah mungkin dengan ada tawaran-tawaran pinjaman yang lebih mudah dan sebagainya, diwujudkan menerusi koperasi itu tadi, yang mana dia mempunyai prosedur dan sistem dia tersendiri, dana kewangan dia sendiri, lebih banyak penyertaan masyarakat, lebih mantaplah dana di dalam organisasi koperasi itu sendiri. Dan dengan tahap sekarang kita tahu kan, di dalam negara kita, seluruh dunia tengah menghadapi keadaan ekonomi yang tak menentu ya? Dalam keadaan sedemikian, kita tidak boleh terlampau bergantung pada institusi kewangan yang ada. Kita kena cari alternatif. Dan banyak sebenarnya kelebihan-kelebihan yang ada di dalam koperasi, yang mana dia akan menjaga orang kata fokus group dia kan, kumpulan sasar yang ada di organisasi ini, supaya kebajikan mereka dari segi perjalanannya dapat dilaksanakan dengan lebih lancar dan teratur. Ini lebih kurang kan. Kalau tidak dulu mana-mana sendirilah kan? Macam-macam sudah sampai satu tahap pinjam ke alung, bukan alung angah kan? Alung yang mempunyai, yang memberikan kemudahan keuangan yang mudah dapat dan mudah tersara. Jadi ini antara yang boleh kita beritahu. Tapi apapun, berbalik kepada prinsip asas dia memerlukan kepada keprihatinan dan kesedaran masyarakat. Dan begitu juga koperasi ini juga ada yang mewujudkan koperasi keluarga. Jangan kita ingat berniaga saja. Dalam keluarga diwujudkan koperasi keluarga, bagi peluang ahli keluarga nak berniaga, bagi peluang ahli-ahli di dalam keluarga yang join koperasi. Kalau andai kata ada anak-anak nak sambung pengajian, ada kemudahan tawaran pinjaman pendidikannya, mungkin ada sumbangan one off, kemudian ada bantuan-bantuan tertentu, kebajikan ahli-ahlinya juga dijaga. Ini sebenarnya kita jangan pandang koperasi ini jual barang saja. Dia sebenarnya lebih besar lagi daripada itu. Habis macam mana nak tahu dia bukan jual barang saja? Itu ceritanya masyarakat Cakna Koperasi Sejahtera. Pentingnya Cakna. Cakna ni apa? Ambil tahu. Jadi dengan adanya booth-booth, mana yang tak faham, pergi lagi booth belakang nak tanya, koperasi ni apa? Dan angkasa tu apa? Yang ini apa? Ni macam mana ni? Kalau saya nak tumbuhkan sendiri, apa syaratnya? Boleh ke saya nak buat koperasi saya sendiri? Koperasi Samsul Debat, boleh tak? Macam mana cara dia? Apa kelebihannya? Apa kemudahan-kemudahan yang boleh diperoleh? Jadi pentingnya Cakna. Jangan ingat koperasi ni buat loan, itu je dia tahu. Dan koperasi ni buat apa? Niaga. Koperasi tu tanyalah orang kadang, koperasi ni apa? Definisi dia apa? Untuk apa? Lebih kurang tu lah. jadi itu pentingnya masyarakat Cakna, barulah koperasi ini sejahtera. Wallahu a'lam. Baik, Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada Yang Berbahagia Ustaz Samsul Debat di atas mukadimah yang panjang. Supaya apa? Supaya kita ni tahu bahawa koperasi ni sangat dekat dengan kita.
Contohnya pada malam ni kalau kita lihat tetamu-tetamu ataupun hadirin-hadirat yang hadir, kita terdapat reruai dan terdapat bus-bus yang mengadakan jualan-jualan. Macam depan saya ni saya tengok orang tengah kerumun dekat bus tu, menyediakan barangan-barangan keperluan asas dengan harga yang lebih baik. Jadi ini antara contoh-contoh kebaikan dan juga hubungan yang akrab di antara koperasi dan juga masyarakat yang dapat kita lihat secara langsung pada malam ni. Alhamdulillah. Seterusnya Ustaz, sedikit sebanyak berkenaan koperasi ni, berbetulan pada malam ni sebenarnya kita mengadakan sambutan 100 tahun koperasi ni. Saya pun sebenarnya tak sangka dah 100 tahun rupanya. Maksudnya dah lama sangat. Sebelum merdeka lagi dah ada koperasi ni. Macam mana yang dulu tu wallahualam lah. Saya tak ada waktu tu kan. Cuma nak cerita je kat sini tuan-tuan dan puan-puan, koperasi ni sebenarnya dah lama dah ada. Dah bersama kita dah terlalu lama dah. Cuma kita tu terlibat ataupun tidak, tahu ataupun tidak. Macam Ustaz Samsul sebut tadi, yang kita tahu koperasi ni buat pinjaman je lah. Tak itu saja kan, banyak lagi cabang-cabangnya. Cuma di sini Ustaz, mungkin Ustaz boleh ceritakan dengan lebih terperinci sikit ataupun lebih mendalam sikit kan, dari segi kepentingan apa tu ataupun sumbangan koperasi ni secara langsung kepada masyarakat tu macam mana, dan juga apakah kepentingan koperasi ni dalam kita membangunkan sesebuah masyarakat. Kalau katakan di kawasan tu ada koperasi, ada tak kesan yang baik pada masyarakat tu? Mungkin Ustaz boleh huraikan sikit-sikit. Silakan Ustaz. Di sinilah pentingnya orang kata pengetahuan. Jadi cakna ni nak tahu ni pengetahuan. Pak kata orang cantik tolok pantai landai, tambah perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Tak tahu tanya, malu bertanya sesek jalan kan? Kalau tak tanya sampai kesudah bangang sorang-sorang. Macam itulah ayat orang kampung juga kan. Kena tanya, banyak tanya. Macam tu jugalah bila kita tengok 100 tahun ni ada dua keadaan. Pertama, 100 tahun pengalamannya banyak, ataupun 100 tahun dah huzur sangat. Mana satu? Dah huzur sangat, dah tua dah. Tak, tapi dia lebih matang. Tak percaya, tengok malamnya. Kalaulah dah orang kata operasi ni uzur lah, dia tak akan mampu buat program semeriah ini. Kita boleh ucapkan tahniah lah kepada penganjur yang boleh buat program yang agak grand seperti ini. Tahniah diucapkan. Ataupun lah sikit berminta ataupun bangga betul kan? Dan saya yakin yang duduk di depan ni semua nak tahu pasal koperasi, bukan sebab basikal, bukan sebab microwave bukan sebab oven, tak. Semua datang hari ini sebab ilmu. Dan bila kita cakap tentang kepentingan, peranan, kita tengok koperasi ini merupakan satu hala tuju, jalan, wadah untuk menjadikan, membantu masyarakat untuk memperbaiki taraf hidup. Bayangkan kalau kita ada kemudahan, contoh tadi kan, untuk modal berniaga, benda yang simple-simple. Berniaga bukan berniaga apa pun, kuih semprit, jual jeli kelapa kadang-kadang. Dia tak memerlukan modal yang besar, tapi pergi ke bank tak layan kan. Jadi dia salah satu, dia boleh bantu. Macam kata tadi, soalan yang Ustaz tanya tadi, di kawasan kampung tu kalau ada koperasi, ini boleh mempermudahkan, merancangkan aktiviti ekonomi dan sebagainya. Macam saya sebut tadi, membantu pula dari segi pendidikan. Dia juga boleh membantu syarikat-syarikat, kontraktor yang untuk membuat pembinaan bangunan dan sebagainya, usahawan. Tapi janganlah kita ambil ringan, bak kata orang Perak tu take things for granted kan. Kan? Ambil ringan, sudah ambil duit habis, tapi apa pun tak jalan. Berapa banyak usahawan-usahawan yang kita cuba bantu, tapi kadang-kadang ambil mudah dengan pinjaman tanpa faedah, kadang-kadang tanpa interest kita bagi. Macam mana pinjam, macam tu pulang balik. Masalah pinjam pandai, tang pulang tu masalah. Sedangkan bila pulang balik untuk manfaat, orang lain pula dapat manfaat pinjaman tu. Ada orang yang kita tolong dululah, yang saya ingat, bantu orang yang nak berniaga.
Kita tanya pengalaman dia apa, kita buat kaedah tu. Dia kata dia biasa bela kambing. So kita bagi modal sikit, tapi kita bagi 4 ekor kambing, 2 jantan 2 betina, untuk dia kembang biakkan untuk bisnes dia. Yang seorang berniaga, dia kata dia pandai ternak ikan keli, bagi mesin, bagi anak benih, modal siap, bagi duit lagi, bagi barang tu siap-siap. Korek dah lubang nak buat kolam ikan keli. Setelah 3 bulan kita datang tengok balik, yang bela kambing alhamdulillah ke-4 ekor telah berjaya dijual. Bukannya dia kembang biak kan, dijual ni susah, dia kata. Ya, ikan keli ni alhamdulillah, benih ikan keli dengan mesin-mesin semua jual kat China. Sahabat-sahabat dia yang berada di China jual, sebab nak cepat. Ini sebenarnya yang saya kata tadi, jangan ambil mudah. Sebenarnya ini adalah ruang dan peluang untuk kita memperbaiki hidup kita. Malahan pembabitan yang serius daripada ahli-ahli koperasi sebenarnya boleh membantu untuk kita beraktiviti di dalam meningkatkan taraf ekonomi dan juga menjana pendapatan sebenarnya. Kebebasan keuangan kita ni penting. Kan, selagi mana kita masih lagi, aduh, apa nak buat ni? Aduh, ni macam mana? Ni macam mana? Memang tak salah orang cakap duit bukan segala-galanya, Ustaz. Saya ayat kan. Duit bukan segala-galanya. Masalahnya segala nak pakai duit, masalah ni. Terkoncing pun mayar sekarang ni. Nampak macam mana? Jadi kita pula nak main falsafah macam tu untuk usaha. Tak salah, kaya lah, hebat. Dan koperasi telah banyak melahirkan manusia-manusia kaya. Seandainya berusaha dan beriltizam untuk melaksanakan, menjayakan suatu aktiviti dengan bersungguh-sungguh dan juga ikhlas. Dan begitu juga kalau kita lihat kepada pertumbuhan koperasi di seluruh dunia, kita nampak lebih daripada 1 bilion penduduk dunia sudah mendapat manfaat daripada aktiviti koperasi. Konsep aktiviti koperasi ni, minta maaf cakap, kita boleh tengok pada sahabat-sahabat kita yang berbangsa Cina. Bila dia buat satu persatuan perniagaan dia dengan disiplin dana modal dia, akhirnya mereka berjaya kembangkan ekonomi mereka dengan cukup baik sekali. Ada 4 orang Cina yang saya kenal, sahabat ni, dia boleh gabung 4 orang, kongsi modal seorang sikit, bukannya buat apa, 4 orang kumpul duit beli rumah teres, kemudian dia jual, hasil bagi 4. Untung hasil bagi 4 tu dia tak belanja lagi ni, gabung balik, beli pula rumah CBD, jual, lagi besar pula untungnya, kemudian dapat hasil bagi 4, combine balik semula, beli pula banglo, combine lagi, beli tanah. Alhamdulillah, sampailah masing-masing dah boleh berdiri atas kaki sendiri. Masyarakat Melayu ni pula ada satu masalah, dapat hasil, pap, dia seorang je punya, yang lain tak masa, tu pula masalah dia. Sudahnya mana duit aku, nantilah, itulah kong kali kong, langsung habis. Ini yang kita tak nak, tu sebab kita disiplinkan menerusi satu set of rules yang telah kita tetapkan dalam peraturan setiap koperasi yang ditubuhkan. Apa juga matlamat untuk jana ekonomi, untuk pendidikan, untuk pembangunan infrastruktur dan sebagainya, semuanya ada kemudahan-kemudahan dan ruang dan peluang yang akan dibantu. Maka kalau kita lihat kan, koperasi ini sebenarnya sangat berperanan untuk membantu mengubah cara hidup, dan juga membantu untuk mengubah taraf hidup dan juga menjana pendapatan setiap mereka yang terlibat dengan koperasi. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan kepada Yang Berbahagia Ustaz Samsul Lebat di atas penerangan betapa pentingnya ataupun hubungan yang baik di antara koperasi dengan masyarakat.
Dan juga Ustaz Samsul Debat tadi sebut bahawa koperasi ni sebenarnya kalau kita fikir bukan sahaja meniaga saja. Macam kami pun, saya ni sebenarnya ahli koperasi juga Ustaz. Macam kami di koperasi penggerak karya pun, kami terlibat secara langsung dengan aktiviti, kalau bahasa orang kampung sebut event management lah, pengurusan dari segi program-program. Ada kami, dan pada malam ni kami telah diberikan kepercayaan Alhamdulillah oleh pihak Angkasa Negeri Perak untuk sama-sama memberikan sumbangan ataupun terlibat juga dengan pengurusan program pada malam ni dan juga pada malam esok insya-Allah. Jadi maksudnya skop koperasi ni luas, sama ada berniaga, servis dan juga koperasi keluarga Alhamdulillah. Tapi cumanya Ustaz, macam kita sebut tadi lah, kat mana sebut pun, kalau bila sebut koperasi orang fikir bisnes. Bila sebut koperasi orang fikir berniaga lah ni, nak jual apa ni. Dan kalau kita sedar atau tidak, pasal atau tidak, sebenarnya konsep koperasi ni ataupun aktiviti perniagaan ni sebenarnya merupakan salah satu daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca sirah Nabi ni seorang peniaga, trader, pedagang kan. Pedagang ni maksudnya dia tolong jual barang orang. Dan itu juga yang dilakukan oleh pihak koperasi. Kadang-kadang ambil barang daripada mana-mana pengeluar, kita tolong jual kan. Ini sebenarnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita berniaga tu, kita jangan rasa malu, segan lah nak berniaga, tak. Sunnah Nabi tu sebenarnya. Cuma Ustaz, dari segi orang kata kalau berniaga dalam koperasi ni kita buat secara kolektif lah, secara meramai. Kalau seorang-seorang tu bukan koperasi, tu ko je kot, operasinya belum sampai lagi. Cuma Ustaz, mungkin dari segi kalau kita melakukan perniagaan secara berjamaah, secara koperasi, secara kolektif ni, apakah kelebihan dia? Apakah manfaat dia yang lebih baik berbanding kalau kita mungkin melakukan perniagaan itu secara individu ataupun secara berseorangan? Macam mana Ustaz? Antara lain lah, kalau kita tengok koperasi ni, saya tertarik satu lagi konsep koperasi. Kalau kita tengok macam mana masjid-masjid, kadang-kadang dia ada tumbuhkan koperasi. Dalam masa yang sama, dia memberi peluang kepada masyarakat untuk melabur, dan juga mereka juga akan diisytiharkan, setiap tahun akan diisytiharkan keuntungan, kerugian. Kebanyakannya, kebiasaannya insya-Allah ada pulangan-pulangan tertentu dan dividen dan sebagainya. Dan masjid-masjid kebanyakannya lah akan membuat aktiviti perniagaan juga, tetapi lebih fokus yang adalah membekalkan barangan-barangan kepada masyarakat, barangan runcit, barangan keperluan dengan harga yang lebih murah daripada luar, dengan kualiti yang sama. Maknanya dalam masa yang sama memudahkan urusan perjalanan hidup setiap masyarakat. Dan ini antara perkara-perkara yang kita lihat. Sebenarnya koperasi nak katakan hanya sekadar mata-mata keuntungan semata-mata, tidak. Malahan dia juga memberikan pahala dalam Islam ni, di pahala jariah, kan, nak tolong masyarakat antara satu dengan yang lain. Kelebihan bila kita berniaga, kelebihan bila berpersatuan koperasi secara kolektif berjemaah ni, pertama, perkongsian pintar. Kalau kita cerdik sesama. Macam malam ni kan, kita buat perkongsian, panggil penceramah, ada pengisian-pengisian tertentu, jadi semua orang dapat manfaat sama-sama. Tak adalah yang pandai tu pengurusi koperasi Negeri Perak yang pandai, kan? Semua orang akan dapat maklumat yang sama. Membincangkan tentang kompetensi keusahawanan, macam mana cara berniaga, marketing strategi, marketing alam ini. Mungkin 10 tahun dulu kita cerita dah tentang marketing strategi, tapi tak sama dengan marketing strategi pada hari ini, dengan ada media sosialnya, dengan ada Facebook, Twitter, TikTok dan sebagainya. Mungkin caranya dah berbeza dan lebih luas, mungkin nampak lebih murah, tapi memerlukan kecerdikan tertentu, perkongsian pintar. Begitu juga dia membantu dari segi kebajikan. Mungkin ada setiap peniaga yang bernaung di bawah koperasi tertentu ada kelebihan-kelebihan tertentu. Diutamakan kepada ahli-ahli koperasi ini mendapat pinjaman begini-begini, mungkin kemudahan fasiliti keuangan, mungkin juga mendapat kemudahan
kalau pembelian menerusi syarikat-syarikat koperasi ini akan dapat pula diskaun berapa persen pula. Contohlah, maknanya dari segi kebajikan ahli-ahli koperasi juga terjaga. Begitu juga daripada aspek berdaya saing. Sudah tentunya koperasi dia tidak akan membiarkan ahli-ahli koperasi tukar kanting, terbang ambing tanpa mampu dapat melaksanakan perniagaan ataupun apa diusahakan itu dengan baik, dibiarkan begitu saja, tak. Tetapi diberikan suntikan mungkin paling tidak dari segi input, dari segi ilmu pengetahuan. Walaupun sikit tapi akhirnya manfaatnya besar. Cantik dipandang rumah penghulu, kaya tu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir jadikan intan. Dikembangkan maklumat dan ilmu supaya membawa pada keadaan yang lebih baik dan lebih berjaya. Begitu juga pengembangan di seluruh sektor, bukan hanya dari aspek perniagaan semata-mata, termasuk juga pendidikan, termasuk juga pembangunan, termasuk juga dari segi prasarana dan sebagainya. Jadi kita akan melihat ia bukan hanya tertumpu kepada satu-satu bidang sahaja. Dan begitu juga dia mewujudkan satu dana secara eksklusif di kalangan ahli koperasi. Makna kata semakin ramai ahli-ahli koperasi menjadi ditarik, semakin mantap dana modal yang boleh dijana menerusi sesuatu koperasi. Dan begitu juga memberi peluang pelaburan sebenarnya saya ceritakan di awal tadi, dan begitu juga kebersamaan. Susah sama-sama, senang sama-sama. Kok melingkup koperasi itu memang hauplah sama-sama. Tetapi kita mahukan bangun bersama-sama, berjaya bersama-sama. Kok hidup sama kita mafakat, kok mati sama tanamkan. Kan, kata sama seaya, lenggang sama seayun. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Terjun sama basah, melompek sama patah. Jadi makna kata kerjasama, usaha sama, saling dokong mendokong, ta'awun, kan, tasammuh, bantu membantu antara satu sama lain, mahukan satu tahap kejayaan itu dapat dikecapi bersama. Kalau ahli koperasi yang satu ni boleh berjaya, kenapa yang lain tak boleh berjaya? Dan kalau tak boleh berjaya, di mana silapnya? Apa bantuan-bantuan yang kita boleh beri? Itulah pentingnya kita bernaung dan juga duduk secara bersama. Mungkin ada idea-idea boleh dikongsi bersama untuk kejayaan bersama. Wallahu a'lam. Ustaz berpantun, saya pun teringin juga berpantun juga. Buah salak di dalam kantong, kulitnya keras, isinya kelat. Bulat air kerana perbentung, bulat manusia kerana mufakat. Turun kepaya memetik kangkung, hati-hati terkena getahnya. Bergotong royong penduduk sekampung, hidup mufakat, hidup bahagia. Cuma bila Ustaz sebut duduk sama tinggi itu, alhamdulillah lah. Cuma berdiri itu saya kurang sikit lah Ustaz. Berdiri itu hampir-hampir sama tinggi, duduk sama rendah, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz di atas penerangan bahawa konsep koperasi ataupun konsep bermasyarakat dalam koperasi ini memang tak dapat kita nafikan betapa pentingnya kepada kita. Orang kalau macam Ustaz sebut tadi, di kampung-kampung mungkin ada yang ada kemahiran memasak, masak nasi lemaknya sedap, tapi mungkin kekangan dari segi modal permulaan. Jadi di sinilah mungkin kita dapat lihat peluang-peluang yang disediakan oleh pihak koperasi untuk sama-sama bantu. Cuma iaitu penerangan lanjut tu mungkin tuan-tuan atau perempuan yang ada pada malam ni nak tahu betul ke ni, mungkin kita boleh berkunjung ke reruai. Reruai ni bahasa Melayu tinggi lah, ataupun bus-bus yang ada di bawah kemah ni. Boleh tanya kepada para pempamer di sana. Mereka mungkin boleh menjawab persoalan-persoalan kita. Dan juga pada malam ni kita mengalukan kedatangan tuan-tuan dan puan-puan untuk sama-sama berkunjung ke bus-bus yang lain. Seperti mana yang saya telah maklum tadi, kita ada sediakan bus BA, bantuan asas 100, yang mana di bus bantuan asas 100 tu disediakan jualan-jualan keperluan asas dengan harga yang menarik, lebih murah daripada
tempat-tempat di luar dan juga bus-bus koperasi-koperasi yang lain. Alhamdulillah. Jadi boleh berkunjung sambil-sambil kita dengar celoteh daripada saya dan juga sedikit perkongsian ilmu daripada Ustaz Samsul Debat pada malam ini. Alhamdulillah. Cuma sikit lagi Ustaz, sebagai nak mengukuhkan lagi ataupun memberikan semangat kepada aku ni dah tahu dah koperasi ni bagus dan sebagainya. Cuma kita sebagai orang yang baru ataupun sama ada baru ataupun lama terlibat dengan koperasi ni, kita dapat sedar ataupun kita tahu bahawa dalam koperasi ni sebenarnya telah menitik beratkan ataupun menekankan pelbagai nilai-nilai positif dalam kehidupan kita. Antaranya dalam koperasi kita kena jujur dan amanah, kerana kita melibatkan dana-dana awam. Mungkin Ustaz boleh huraikan lagi di antara mungkin nilai-nilai murni ataupun nilai-nilai yang positif yang memang kita terapkan dalam pengurusan koperasi secara khususnya. Silakan Ustaz. Kalau kita tengok ada yang dah saya sentuh tadi, dan apa yang dah sebutkan dua tadi, jujur dan amanah. Jujur ni satu perkara yang memang perlu ada. Macam saya kata tadi lah, ada orang dia meminjam tapi dia tak nak ni. Pada saya, orang yang meminjam niat tak nak pulang, dia tak jujur, kan? Nabi sebut orang yang meminjam niat tak nak pulang, akhirat besok akan dihimpunkan sekali dengan penyamun, dengan perompak. Macam penyamun, pencuri, dia ambil barang orang memang niat tak nak pulang. Jadi apa beza dengan orang yang berhutang tak nak bayar? Tentulah. Jadi itu pertama. Amanah sudah tentu, jaga amanah. Sepatutnya dana ataupun pinjaman ataupun wang modal yang digunakan mesti digunakan untuk tujuan perniagaan, untuk tujuan yang telah pun diniatkan, yang telah dijadikan sebagai asas membuat pinjaman. Maka kalau digunakan untuk tujuan yang lain, maka habislah amanah. Ketiga, yang penting adalah nilai-nilai murni, nilai-nilai Islam yang ada adalah ukhuwah, hubungan baik antara satu dengan yang lain. Maknanya saling sokong menyokong, menjadi pelengkap antara satu dengan yang lain. Manusia mungkin tidak sempurna, tetapi dengan apa tindakan-tindakan dan peluang-peluang yang ada dalam koperasi, dia akan membantu. Begitu juga percaya kepada usaha-usaha yang dibuat, semuanya sudah tentu terkandung pelbagai hikmah-hikmah untuk berjaya di masa-masa yang akan datang. Kesusahan dalam perniagaan itu resam dalam berniaga, tetapi dengan usaha, dengan pengetahuan, dengan sikap tidak berputus asanya, sudah tentu hikmah ini membawa kepada kejayaan akhirnya. Tanam tabu di topi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Hidup kita ni kalau penuh memikirkan tentang hikmah, selaut garam terasa tawar. Jadi mana kata? Usaha. Kemudian accountability, kebertanggungjawaban. Ini juga satu nilai yang penting dalam agama. Mana tanggungjawab dengan apa yang kita buat. Berusaha bagi jadi, berusaha sampai berjaya, sebab ini akan membawa kepada nama baik bukan hanya koperasi, tapi juga kepada nama baik sebagai orang yang beragama, nama baik sebagai seorang yang berbangsa, nama baik kita sebagai individu. Penting. Itu sebabnya kebertanggungjawaban, janganlah kita jadi seperti itik yang menyalahkan kenapa kau kurus, dia kata sebab ikan tak timbul. Yang ikan pula menyalahkan rumput panjang, yang rumput pula menyalahkan lembu tak makan dia, yang lembu pula menyalahkan paut sebab pautnya sakit, yang paut pula cakap makan nasi mentah. Sejak bila pula lembu makan nasi mentah, dia takkan rumput, kan? Yang kemudian nasi pula menyalahkan kayu api basah, kayu api pula menyalahkan hujan turun menyalahkan katak, katak panggil, tetap tak ngaku salah masing-masing. Sampai katak pula, kenapa kau panggil hujan? Ular nak makan aku. Dan akhirnya accountability tu ada pada ular. Ular jawab, memang makanan aku, so what? Apa masalah? Jadi tak ada dah soalan orang tanya sempat. Penting. Seterusnya adalah dari segi aspek aplikasi. Ini adalah zaman kita buat. Bila kita terlibat dengan koperasi, laksanakan. Buat aktiviti-aktiviti ini dengan bersungguh-sungguh. Bukan hanya sekadar aku ingat, aku nak ni, aku ingat.
Akhirnya apa pun tak jadi. Seterusnya respon yang positif terhadap apa juga peluang-peluang yang ada. Apa yang disediakan jangan ni tak payahlah, susah lah macam ni, kenapa macam ni, tak, buat dulu. Dan insya-Allah yang terakhirnya nilai-nilai murni yang ada adalah istiqamah, keberterusan. Bila ada nilai-nilai keberterusan ini, insya-Allah kita dapat memupuk nilai-nilai yang baik, dan begitu juga kita bawa nama baik agama kita sebenarnya, nama baik individu, nama baik masyarakat Melayu Islam contohnya, masyarakat Malaysia misalnya, supaya boleh terus maju ke hadapan. Salah satunya menerusi wadah yang disediakan oleh koperasi. Wallahu a'lam. Baik, Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan sekali lagi pada Yang Berbahagia Ustaz Samsul Debat di atas penerangan kepada kita semua pada malam ni, yang mana kita tahu bahawa nilai-nilai murni ni memang betul kalau kita bukan dalam koperasi pun kita akan buat juga. Cuma bila mana kita berkoperasi, benda itu diperkuatkan lagi oleh sesama kita. Di antara yang telah disebutkan oleh Ustaz tadi ialah pertama jujur, kemudian kita amanah dengan tugas yang telah diberikan. Macam kita dapat dananya 10k contohnya, selepas beberapa tempoh bila datang pemantauan, harap berkembanglah, jangan menyusut pula dengan banyak kan. Seterusnya kita juga saling membantu sesama ahli koperasi. Kita nampak kawan-kawan kita yang mungkin ada masalah, kita tanyakan khabar. Kerana koperasi juga bersifat kebajikan. Dan yang terakhir, kita laksanakan, kita cuba buat apa jua peluang yang telah disediakan dengan bersungguh-sungguh. Seperti mana yang kita tahu dalam sebuah kata-kata punjaga Arab, man jada wajada. Siapa usaha dia dapatlah. Kalau tak usaha tu kompom tak dapat. Baik, sambil-sambil tu mungkin selepas ni kita akan buka sedikit ruang kepada para penonton yang hadir pada malam ni. Mungkin ada juga persoalan-persoalan yang nak ditanyakan kepada Yang Berbahagia Ustaz. Mungkin lepas ni kita akan buka kepada soalan. Tak banyak sangat kot, mungkin dalam 2 soalan kot. Nanti saudara Ashraf kita akan bantulah di bahagian bawah. Cuma kalau boleh soalan tu jangan pusing highway U-turn sangat jauh lah. Kalau boleh dia dekat-dekat dengan tajuk kita pada malam ni. Jangan pula tanya Ustaz ni single ke tidak. Janganlah soalan-soalan macam tu. Kalau boleh soalan yang berkaitan dengan koperasi ataupun dari segi kerja-kerja secara berjemaah. Nanti saudara Ashraf akan bantulah kot. Okay, baik, terima kasih saudara Ashraf. Okey, baik Ustaz, sebelum kita terus kepada para tetamu dengan soalan mereka, mungkin nak kata hujung belum lagi lah Ustaz. Mungkin ada 1-2 nasihat ke Ustaz yang boleh Ustaz berikan kepada tetamu yang hadir, khususnya orang yang terlibat dengan koperasi ni. Dalam koperasi ni kita tahu ada pengerusinya, ada kepimpinannya, ada ahli lembaganya, dan juga ada pelaksana ataupun orang-orang di bawahan yang melaksanakan tugas-tugas koperasi ni. Mungkin Ustaz ada 1-2 pesanan kepada mereka ataupun kepada kami semualah. Silakan Ustaz. Antara nasihat yang boleh saya bagilah, asas mula peletakan batu asas pembinaan sebuah koperasi ini semuanya ada matlamat murni. Apabila kita beli telefon bimbit, benda pertama sekali yang kita akan tengok adalah pada setting, volume dia, brightness dia, ringtone dia. Bunyi rimau, makna bini dia telefon, contohlah kan. Setting ni kita tak usik hari-hari. Hari pertama kita perbetulkan. Tapi bila setelah beberapa bulan, apsalah skrin ni kelam, mula tak terang ni, kita perbetulkan setting tu balik. Macam tu juga bila kita dalam koperasi. Bila ada dalam koperasi, matlamat dia sangat murni dan suci. Sama-sama nak membangun, sama-sama nak membina sesuatu yang tidak terjangkau dari fikiran kita, kejayaan-kejayaan yang sedang menanti.
Tapi kalau matlamatnya itu, mind settingnya berubah di dalam pertengahan jalan, maka kita perlu reset balik, perbetulkan balik setting itu. Kadang-kadang disebabkan oleh tamak, dengki, sombong dan sebagainya, menyebabkan koperasi itu boleh hancur. Koperasi itu boleh hancur, boleh jadi masalah. Buang perasaan-perasaan tamak, buang perasaan-perasaan dengki dan sombong, buang. Tapi sebaliknya, pemuafakatan, persepakatan sama-sama untuk bangunkan, jaga koperasi dengan sebaik mungkin. Sebab terlalu banyak kebaikan-kebaikan yang boleh dijanakan menerusi koperasi. Tapi sayangnya bila ada orang tertentu memang sibuk berpolitik dekat dalam, masuk berpolitiknya politik dalam koperasi itu. Bukan kata cerita parti-parti politik luar, dah masuk berpolitik, nak itu ini, kenapa ni macam ni, tukarlah, kenapa pengurusi dia macam ni, kenapa. Kita nakkan roh koperasi itu, iaitu spirit dia, semangat dia nak membantu untuk memperkembangkan potensi dan sebagainya. Kalau kita tengok prinsip koperasi itu sendiri, yang pertamanya keanggotaannya sukarela dan terbuka. Kedua, kawalan secara demokrasi oleh anggota. Demokrasi ni maknanya dia boleh secara kolektif sama-sama nak bincang untuk buat benda-benda baik, apa penambahbaikan, apa yang kita nak improve. Dan begitu juga dia melibatkan penglibatan anggota dalam kegiatan ekonomi. Kita tahu dah. Jadi tak kisahlah dengan aktiviti ekonomi masing-masing. Jangan kita bersaing sesama sendiri, tetapi sama-sama nak membangun. Itu yang penting, fokus kita. Dan begitu juga kita lihat dia juga melibatkan pendidikan, latihan, maklumat-maklumat yang dikongsi bersama. Apa benda pantang larang, apa yang tak boleh, the do and the don'ts, dah tahu dah. Kan? Datang dari Padang Keladi, singgah sebentar di Tanjung Karang. Macam mana lah meniaga nak menjadi kalau sudah dilanggar pantang dan larang. Kan? Itu semua untuk makluman pengurusi setakat ni, pantun tak baca skrip lagi. Contohlah. Jadi makna tak ada gurau. Jadi makna kata, kita tengok kerjasama di antara koperasi-koperasi itu pula memantapkan lagi, mewarnakan lagi perkembangan rancaknya ekonomi di kalangan kita semua. Itu yang kita kena tengok. Sebagai contoh, saya tengok bila modal dijanakan kepada, macam saya tengok mak saya dan adik saya yang terbabit dengan bisnes kuih biskut semprit ya, bila buat, boleh ke benda dilaksanakan? Kalau tidak tu semprit raya je. Tapi kali ni dia ubah, jadikan dia semprit ni sebagai makanan yang boleh dimakan hari-hari. Bila dia buat, akhirnya berjaya. Dalam tempoh percubaan yang saya buat pada bulan 10, 11, 12 sampailah bulan puasa hari itu, alhamdulillah lebih 100,000 lebih pendapatan dijanakan oleh adik saya. Makna kata ia boleh direalisasikan dengan apa? Bukan hanya modal, tapi dengan gerak kerja perancangan yang teliti. Kan? Dengan proses, memang kita nak berjaya ni 5 perkara tak boleh lah, prosesnya panjang. Kena ada komitmen, kena ada fokus, kena ada disiplin, dan juga perlu ada disebut sebagai keberterusan ataupun disebut sebagai konsistensi, istiqamah. InsyaAllah setiap kejayaan-kejayaan yang kita nampak dapat kita jadikan realiti dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz kepada Ustaz Samsul Lebat di atas pedoman nasihat kepada khususnya ahli-ahli koperasi, terutamanya yang ada pada malam ni lah. Di setiap bos-bos tu merupakan koperasi yang mana kita sama-sama ambil bahagian dalam program Hari Koperasi Peringkat Negeri Perak pada malam ni. Alhamdulillah, terima kasih saya diucapkan kepada Ustaz di atas nasihat dan pedoman kepada kami semua. Okey, baik, sebelum kita lanjutkan lagi perjalanan majlis kita pada malam ni, seperti biasa saya dah sebut tadi, kita akan buka peluang untuk para hadirin ataupun tuan-tuan dan puan-puan yang ingin bertanyakan soalan kepada Al-Fadhil Ustaz. Saya tak nampak di mana kekanda Ashraf ni. Okey, ada ke Abang Ashraf? Nampak ada yang dah angkat tangan tu.
Silakan tuan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saudara Samsul Berat, saya tanya satu soalan. Tadi disebut setting. Setiap AGM koperasi, dia akan bertukar pengusaha, sama ada pengusi atau kuasa yang lain. Bagaimana nak mengekalkan hala tuju koperasi walaupun dah ditukar dengan holder? Sekian, terima kasih. Soalan yang baik. Ambil satu soalan ni. Boleh tahan soalannya tu. Macam naik kapal lah rasanya. Macam memimpin negara rasa soalan. Silakan Ustaz. Tak, kalau ada satu soalan kita buka Okey, soalan. kita kumpul dulu. Buka. Setakat ni kita bagi 2 je dulu. Oh, ada lagi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Satu soalan yang ditanyakan. Kita tahu pada ketika ini kita sedang berada di zaman kemelesetan ekonomi, dan pada ketika ini semua orang melepaskan pucuk masing-masing, barat enau dalam berduka. Jadi bagaimana nak menghasilkan masyarakat yang cakna kepada keadaan persekitaran mereka, supaya kita mampu untuk menjadi masyarakat yang berjaya di masa akan datang nanti, insyaAllah. Terima kasih. Baik. Okay. Yang pertama tadi, macam mana nak mengekalkan setting tu tadi kan, dengan tahap dia bertukar-tukar. Inilah perangai yang saya sebut tadi tu kan. Soalan tu memang bagus lah. Sebab banyak kadang-kadang dia menganggap kalau dia naik semua kena tukar. Yang dulu tu dah tak betul tu, jangan ambil lagi dah. Itu silap kita. Sebenarnya pemilihan pertukaran kita kena anggap adalah sebagai penerus kesinambungan ke atas matlamat dan dasar sedia ada umat kan. Macam mentari pula cakap. Patutnya mana yang baik perlu diteruskan. Dan jangan kita terus buang hanya sekadar berdasarkan nafsu kita, melihat kita rasa kita akan buktikan kita punya lebih baik daripada orang dulu. Tak, bukan itu cara. Sebab kalau kita tengok di negara-negara luar, contoh di Jepun, bila ada menteri yang baru naik, dia akan meneruskan matlamat yang ada untuk dicapai, malahan lebih baik lagi. Bukannya dengan mengubah terus dasar-dasar yang ada. Tak. Macam di Malaysia kan, yang ni tak boleh, dasar ni tak boleh, tiba-tiba dasar lain, apa benda ni dasar lain. Tengok ada budak-budak belanja tak panding kepala, kojap itu, kojapnya ket apa BBBS lah, lepas tu tiba macam ni lah. Contoh lah, bahasa matematik, sains, sekejap-kejap bahasa Inggeris, lepas tu Melayu balik, bahasa Inggeris balik. Contoh lah. Jadi makna kata sepatutnya benda yang baik kaji teruskan kan? Ni kejap-kejap mansuh, kejap-kejap ada balik, mansuh ada balik, apa ni kepala kan? Awak masa bila? Saya waktu zaman mansuh dulu, dia kata. Saya waktu zaman ni, contohlah. Bukanlah kata kita kritik sistem, maknanya benda yang baik kita teruskan. Malahan kalau ada penambahbaikan yang boleh dibuat, tambah baik berdasarkan yang sedia ada, supaya matlamat asas dia tak hilang begitu saja. Ini penting sebenarnya, ini penting. Macam mana pula daripada aspirasi dia nak berniaga macam ni, dia ubah habis. Dia kata yang ni tak boleh pakai, ni tak boleh pakai, ni diamkan habis. Akhirnya apa yang berlaku, seolah-olah kita ni nak mencari pengaruh semata-mata, bukan matlamat murni koperasi itu tadi. Dan akhirnya akan timbul lah ahli-ahli koperasi, aku dah tak berminat lah, dia pun berhenti, dia pun keluar, dia pergi cari lain, cari koperasi lain lah. Rupanya macam tu juga kan, 6 tolak 6. 6 tolak, bukan 2 kali 5 lah, saya sekarang main 6 tolak 6. 6 tolak 6 sama yang kosong dah. Jadi makna kata ini sebenarnya yang perlu kita perhatikan. Kurangkan berpolitik, tetapi kita nak teruskan usaha-usaha baik yang dibuat. Kalau kita ambil dalam Islam, makna setelah kewafatan Nabi, Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah meneruskan sahaja apa usaha yang Nabi dah buat. Dan mana yang boleh ditambah baik, ditambah baik, diperkasakan dan sebagainya. Macam kita lah kan,
Mengaji boleh mengaji, alhamdulillah. Dulu pun mengaji, ditambah pula dengan kitab elektroniknya. Dalam handphone pun boleh mengaji. Nampak tak? Adanya aplikasi-aplikasi. Dan inilah yang dimaksudkan sebagai usaha untuk menambah baik tanpa perlu kita menidakkan usaha orang-orang yang terdahulu. Dan tentang soalan dalam musim kemelesetan ekonomi, pandemik, kita tahu dalam keadaan ni dua keadaan bila orang berniaga. Pertama, dia masih lagi boleh survive dengan berniaga dengan cara yang berbeza. Atau kedua, mati terus, tidak bernisan. Papan tanda apa pun tak ada, tiba-tiba dah tak ada dah syarikat tu. Syarikat travel tu tengok, dengan kapal terbang hilang. Kan? Orang pergi ke pejabat dia nak tuntut, nak refund balik duit deposit umrah dengan company, signboard pun dah hilang lah. Jadi dalam hal ini kita tengok ada dua pihak. Ada orang langsung tak boleh survive, tapi ada juga yang survive. Contoh kedai makan, adakah susah lah, dah PKP ni habis, apa pun tak boleh buat, kata. Ada seorang tu lah berniaga char kway teow. Sahabat saya tanya, macam mana berniaga? Alhamdulillah. Dia kata buka kedai walaupun orang bungkus saja lebih baik daripada dia buka kedai dulu. Dia kata, macam mana pula? Sebab orang dulu datang makan sepinggan, berbual aja lebih, ordernya tidak. Tapi waktu PKP, kreng masuk order online, order, hantar, dan hasilnya lebih baik daripada ni. Kenapa ada variasi pandangan? Kenapa ada variasi? Sebab strategi. Itu sebab pentingnya jangan melepaskan pucuk masing-masing. Saya kata tadi kan, hidup sama muafakat, kok mati sama tanamkan. Makna kita kena sama-sama bermuafakat, berbincang. Kata orang dulu-dulu, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, kata sama se'ya, lenggang sama se'ayun, bukit sama didaki, lurah sama turuni, melompek sama patah, terjun sama basah, beban borek sama dipukul, beban ringan sama dijinjing. Ya? Sekampung yang selaman, seaib yang semalu. Ya? Malu seorang, malu semua, dapat seorang, dapat semua. Kau untung sama labo, kau dapat seorang, dapat semua. Kau tak dapat semua. Kau untung sama labo, kau cicir sama rugi. Hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicicah. Makna saling fikir. Aku ni gagal ni, aku tengah susah ni, teruk ni, macam mana nak buat ni? Datang seorang macam ni, kau buat macam ni, kau cuba buat online pula, kau buat pula business. Aku tak pandai lah, aku tunjuk kat kau. Orang yang bijak akan sentiasa nampak jalan pada setiap masalah, bukan nampak masalah pada setiap jalan. Pentingnya kita share, kongsi idea. Tapi ada penyakit setengah orang tu dia berjaya, jangan share orang, kita je lah. Kan dia pun sama macam kita kan, drop lah hasil kita. Jangan macam tu. Rezeki masing-masing, walau macam mana pun kita usaha, kita buat macam mana pun, Tuhan akan tentukan rezeki kita. Tak usah kita risau, ya? Niat yang baik sudah tentu akan dibalas dengan yang baik juga. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Samsul Debat atas jawapan yang begitu mantap, bahawa kita sebenarnya perlu nampak setiap masalah itu sebagai suatu peluang untuk kita, dan juga kita perlu menjadikan ilmu itu sebagai suatu pegangan hidup. Teringat saya suatu kisah lah, ni mungkin cerita lawak di kampung lah kan, mungkin tuan-tuan pernah dengar, ataupun yang tak pernah dengar tu mungkin boleh ketawa lah kot. Ingat saya ada satu kampung ni, ada seorang budak muda tu, dia nak jadi imam. Jadi tuan-tuan rasa surau tu bagilah peluang jadi imam. Jadi bila habis semayang saja, Pak Imam ni puji, sedap betul bacaan kamu, mendayu-dayu, cukup harakat apa semua. Jadi anak muda itu kata,
oh saya ni kalau ambil wuduk lagi sedap bacaannya tu Pak Imam. Tadi tu bacaan tak ambil wuduk. Jadi maksudnya kita ni walaupun kita tu cara jalannya betul, tapi mungkin ilmunya tidak ada. Jadi takut ada juga kekurangan di penghujungnya tu. Jadi macam saya boleh ceramah Ustaz. Kita faham Ustaz. Maksudnya peluang yang disediakan koperasi ni bukan sahaja dari segi dana, ada juga dari segi pertambahan ilmu, kebajikan yang mana kita semua boleh ambil peluang. Macam Ustaz pun dah berkongsi dari segi perniagaan. Ustaz juga nampak bahawa setiap masalah yang berlaku tu sebenarnya memberikan peluang-peluang kepada kita. Jadi kita kena sama-sama berkongsi lah, buat apa, berbincang perbincangan supaya kita dapat menjana juga peluang-peluang yang bakal memberikan pendapatan kepada koperasi ataupun kepada kita secara umumnya. Baik, saya rasa pada malam ni kita telah selesai membincangkan. Cuma saya suka bila bawa contoh imam tu tadi. Bila imam tu dia jadi imam, dia kata kalau saya ambil wuduk lagi sedap kan. Maknanya nak menggambarkan dia buat betul dah. Yang dia buat tu benda baik dah, tetapi tak sempurna. Macam tu jugalah dengan pantun orang dulu-dulu kan. Berburu ke padang data, dapat rusa berbalang kaki. Pernah dengar kan pantun tu? Berburu ke padang data, dapat rusa berbalang kaki. Mana ada orang berburu ke padang? Padang data pula tu. Takkan kau buta tak nampak apa binatang pun tak ada situ? Kan orang berburu ke hutan, mana berburu ke padang. Tapi dia boleh mengaku dia dapat rusa berbalang kaki. Yang berbalang kaki itu bukan rusa, itu belalang. Tapi nak sadapkan hati sendiri, aku dapat rusa tadi, balang kaki, itu belalang. Dan maksud pantun tu, kalau berguru ke palang aja, tak berguru betul-betul, tak ambil manfaat ilmu malam ni betul-betul, tak dapat, tak gunakan betul-betul peluang untuk tanya bos-bos koperasi ni betul-betul, akhirnya ibarat bunga kembang tak jadi. Maknanya dia tak sempurna, mesti ada kekurangan di sana sini. Jadi perlengkapkan usaha kita untuk memantapkan diri kita. Allahuakbar. Baik, terima kasih Ustaz. Okey,